Adik tahulah opah tu nyanyuk. Sebab tu adik layan je opah cakap apa. Cuma adik pelik bila opah tiba-tiba opah cakap macam ni. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat datang di dalam Physics Screen Malam Sepi berteman kembali. So, mula-mula aku nak minta maaf kat korang sebab minggu lepas kalau korang perasan kita orang tak ada video. Korang tak perasan? Kita orang tak ada video sebab aku kan masih belajar dan ada beberapa minggu yang kadang-kadang assignment dan juga quiz ataupun test banyak. So aku macam tak sempat nak prepare untuk buat video semua kan. So aku minta maaf kat korang sebab tak ada keluarkan apa-apa post nak bagi tahu korang yang video minggu lepas tak ada. Maybe bukan korang je yang rasa kehilangan seminggu lepas. Sebenarnya kita orang pun rasa juga like macam something yang setiap minggu kita orang ada dengan korang untuk cerita hiburkan korang, tapi tiba-tiba satu minggu tak ada. Aku rasa macam sebesar lah sebenarnya. So thanks kat korang sebab support kita orang walaupun kadang-kadang tak ada video. Dan aku terima kasih juga kat korang yang sudi DM kita orang bagi tahu yang bang tak ada video ke. So bila korang DM macam tu kita rasa macam bersalah tau, macam aduh tak ada video ke minggu ni macam tu. Dan aku harap korang punya mood raya tak habis lagi sebab nampak aku pakai baju raya. So malam ni kita ada satu kompilasi yang sebenarnya dah keluar, baru je keluar dan tak sangka pula dia akan keluar secepat ni. Bukan korang je yang tak sangka, Fikri pun dia tak sangka. Aku memang just nak buat sebab ada satu message yang aku nak sampaikan ke korang, iaitu aku dengan Fikri nak ajak korang untuk puasa sunat 6 Syawal. Okay? Sebab fadilat dia, kelebihan dia adalah seumpama korang berpuasa sepanjang tahun. Korang bayangkan setahun 365 hari tu awak kira korang puasa hanya dengan amalan korang puasa sunat 6 pada bulan Syawal. Okay? Sekejap, kenapa raya tapi macam sunyi kan? Baru lah kena dengan raya. So kepada korang yang dah start dan belum habis, korang teruskan fighting sikit je lagi. Aku dah habis, Fikri ada satu hari lagi. So sama-sama kita jayakan 6 Syawal tu. Dan korang yang belum start, korang boleh start. Aku rasa masih ada beberapa hari lagi baki bulan Syawal. Aku rasa sempat untuk korang start lagi. Okay, dah aku harap kita sama-sama lah buat amalan ni. So tanpa berlengah lagi, minggu lepas tak ada video, kita teruskan dengan kompilasi malam ni. Sebuah kompilasi yang baru je keluar, dan ini sequel bagi kompilasi sebelum ni, iaitu kompilasi Seram Malam Raya Part 2. So untuk kompilasi Seram Malam Raya Part 2 ni, of course lah dia sama je dengan kompilasi Seram Malam Raya 1. Masih berkisah pasal kejadian-kejadian aneh dan juga seram yang berlaku kepada beberapa orang yang beruntung di malam raya. So tunggu apa lagi, kita teruskan dengan kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Lemang Abah. So, kisah Lemang Abah ni terjadi kepada seorang remaja lelaki yang kita petik nama Kimbayu, Musnaim. So, Musnaim ni, keluarga dia ada satu tradisi tau, yang setiap kali hari raya diorang akan masak lemang diorang sendiri. Diorang tak akan pergi order lah, which is memang diorang ada resipi sendiri yang aku tak tahulah, maybe resipi diorang tu sedap daripada lemang-lemang yang lain kan. Ada something bahan campur ke daripada nenek moyang diorang. Diorang memang akan masak setiap tahun. Dan of course lah, yang bakar lemang, yang set up semua tu adalah keluarga diorang sendiri. Dan nak jadikan cerita, si Musnaim ni lah yang akan bakar lemang pada malam raya. So macam setiap tahun, si Musnaim dengan abah dia ni akan pergi ke hutan tau. Ke hutan untuk cari buluh dan juga kayu api untuk bakar lemang. Cumanya tahun berganti tahun, so si abah ni dia jadi macam dah tua lah. Dia jadi tua dan tak larat. So bila tiba beberapa hari sebelum nak raya tu, nak jadikan cerita, Musnaim ni tanyalah si abah dia kan, Bah, macam pelik je, kita kan biasa setiap tahun akan masuk hutan semua kan. Walau padahal dalam hati dia tak suka, tapi dia tanya lah macam sebab pelik lah, abah dia tak macam jom kita balik kampung awal untuk kita cari buluh semua kan. Lepas tu dia macam abah, macam pelik je, kenapa tahun ni kita tak ada pula nak masuk hutan semua cari buluh. Kan biasa kita memang buat macam ni setiap tahun. Lepas tu abah dia kata, abah tak larat lah. So abah upah je budak-budak kampung pergi cari buluh dalam hutan dengan sekali kayu api. So kita bayar je dia, kita tak payah masuk lah. Senang sikit kan. Lepas tu Musnaim memang okey acun kan. Dia cakap kat abah dia, okey abah, macam ni lah, setiap tahun kita upah je budak-budak.
Tak payah masuk dah. Bakar ni biar Mus Naim. Lepas tu si abah dia macam tanpa banyak soal, macam okey lah, tak apa, setiap tahun nanti kita just upah orang, tak payah dah masuk hutan-hutan semua kan. Okey, so nak jadikan cerita, malam raya pun tiba. Masa malam raya tu, masing-masing of course lah busy. Ada yang pasang langsir, ada yang buat kuih, ada yang masak rendang. So nak jadikan cerita, mak dia ni pergi masak rendang dekat dapur rumah. Dan si Mus Naim ni of course tugas dia bakar lemang. Kebiasaannya setiap tahun si Mus Naim ni akan bakar lemang dekat kediaman rumah tau, dekat halaman rumah. Sebab kampung kan besar, halaman rumah dia. So biasanya dia akan bakar kat situ. Cumanya tahun ni kakak dengan abang dia pergi beraya kat rumah mertua. So of course lah, tak ada siapa nak tolong dia kemas nanti. So dia pergi bakar lemang dekat belakang rumah. So nanti bila pagi raya ada tetamu datang, tak adalah nampak tiba-tiba macam buluh-buluh bersepah. Lepas tu tak ada nampak kayu-kayu api masih bertimbun lagi. So nak senang cerita, dia just bakar kat belakang rumah. So Mus Naim ni pun hidupkan api, bakar lemang semua. So bakar, Mus Naim ni penat lah. Lepas tu dia pergi sandar lah dekat dinding dapur kejap, which is dia kat luar dapur dan mak dia dalam dapur tengah masak rendang. Macam tu. So tengah si Mus Naim ni sandar dekat tepi dinding dapur tu, dia pun pergilah isap rokok kan. Pergi isap rokok, dia pergi ambil angin kejap. Tiba-tiba dia nampak ada ayah dia, abah dia ni tengah lalu dekat kawasan tepi rumah tau. Dia lalu kat tepi rumah, lalu slow-slow. Lepas tu dia pergi dekat kawasan dapur lemang tu, which is tempat yang si Mus Naim ni bakar lemang lah. So ayah dia datang kat tempat lemang tu, dia pergi tengok tau, tengok usah satu-satu. So Mus Naim macam, oh abah tengah check, okey, ni dah masak ke, ni ada terhangit ke kan? Adakah betul-betul ikut resipi, ataupun macam si Mus Naim ni main cheat, main cicah boncai je, tak boleh. So si Mus Naim tengok, okey tak apa, kita biar je abah tengok. Nanti kalau ada apa-apa abah komplain, betulkan lah. So Mus Naim lepak. Dia perasan yang abah dia ni macam lama sangat berdiri dekat tempat lemang tu. So dia macam agak muskil lah, macam apa abah buat lama sangat, ada benda salah ke? Dekat 2 minit lah dia perasan kan. Abah dia duduk berdiri macam ni. Kalau korang bayangkan, abah dia pergi dekat kawasan dapur lemang yang tengah berasap tu, abah dia macam ni. Dia pandang dan asap-asap tu tengah kena muka dia tau. Lepas tu si Mus Naim macam, pelik juga abah ni kan, tak panas ke kan? Sebab of course lah, asap-asap kalau kau bakar lemang memang pedih mata lah. So si Mus Naim ni macam jerit kat abah dia, Bah, dah tu lama now tengok lemang tu, tak pedih ke mata? Sini lah, lepak sini. Lepas tu si abah dia ni pergi macam ni. Si abah ni yang dalam keadaan dia tengah tengok lemang tadi tu, dalam keadaan posisi macam ni. Lepas tu dia sengitkan sikit kepala, dan mata dia pandang si Mus Naim macam ni. Dia tak pandang penuh tau. Kau bayangkan tengah-tengah malam raya yang kau tengah duk penat bakar lemang, tiba-tiba abang kau buat benda macam tu, tengah pandang macam ni. Lepas tu si abah dia berjalan lalu kat kawasan belakang dapur dan terus ke dusun. Sudah si Mus Naim, apa benda? Kalau korang tahu, dusun kat kampung, dusun belakang rumah biasanya bukan dusun yang biasa-biasa yang ada terus ada batas. Dia memang orang kata dusun tu syarat je nama, tapi belakang tu hutan. So memang dia macam, apa abah buat ni? Dia tu dah cuak lah. Sebab pemahaman kita lah dalam Islam aja, yang makan asap ni jin kafir tau. So macam dia macam, apa benda aku nampak ni kan? Cuma dia macam agak husnuzon lah. Mungkin betul ayah dia, mungkin tak. Tapi tak apa lah. Lepas tu dia teruskan bakar lemang. Dalam beberapa jam dia bakar lemang tu, dekat dalam pukul 10, tiba-tiba abah dia keluar daripada kawasan dapur yang mak dia masak rendang tu. Lepas tu abah dia terus tanya si Mus Naim ni macam, Naim, kau dah siap bakar lemang ke? Duduk je aku tengok. Lepas tu si Mus Naim macam, dah abah, tengah bakar lemang sikit lagi. Lepas tu si Mus Naim ni dia pergi tanya abah dia macam, abah, tanya sikit boleh? Lepas tu abah dia kata, kau tanya apa? Mus Naim ni dia cakap, walaupun dalam hati dia dapat rasa yang benda tu ke abah dia, tapi tanya juga, abah, tadi masa Naim bakar lemang nampak abah pergi jalan kat belakang dusun tu, apa? Malam-malam raya ni kan? Lepas tu abah kata macam, kau biar betul? Kau nampak abah pergi belakang dusun? Abah tadi itulah abah pergi takbir raya dengan orang-orang kampung. Macam mana abah boleh pergi dusun belakang pula? Sebab abah tadi lepas solat isyak, abah takbir raya, lepas tu lepak-lepak dengan kawan-kawan makan ilmu London. Lepas tu macam dia mula muskil lah si Mus Naim ni. So tadi yang dia tengok tu ke abah dia. So yang agak menakutkan,
si abah dia ni pergi sambung tau. Dia pergi sambung, dia kata, Naim, kau tadi ada nampak yang macam muka abah tu kan? Lepas tu si Mus Naim kata macam, seram enggak kalau ingat balik. So si abah dia kata macam, tapi itulah, abah dengan mak kau dalam sebulan 2 ni pun memang ada nampak benda-benda macam tu. Ada nampak benda ni cuba menyerupai salah seorang keluarga kita. Malam-malam raya ni kau tak yalah macam nak tegur-tegur benda-benda ni. Kalau kau nampak, kau buat tak tahu je. Tapi itulah, bakal lemang ni cepat sikit lah. Kau cerita-cerita macam ni, abah pun seram tak? Kemudian si Mus Naim ni cakap agak abah dia macam, bah, teman Naim boleh? Takut lah. Kalau kau dah bayangkan, abah dia ni pergi dekatkan muka dekat Naim ni, lepas tu cakap macam ni. Kau takut Kau takut Si Mus Naim ni macam, abah ni apa yang kelakar sangat kan? Benda-benda macam ni malam hari, apa yang kelakar sangat? Lepas tu dia gelak. Lepas tu si abah ni boleh pergi berjalan laju, pergi belakang dusun. Sudah, si Mus Naim macam, apa benda siap kali kedua. Kali kedua dia kena, lepas tu tiba-tiba mulut dia boleh pula cakap macam ni. Kau pergi terus, jangan belok-belok. Dan dia mungkin tengah geram waktu tu, sampai mulut dia keluar kat atas sini macam, kau terus, tak payah balik-balik dah, tak payah belok-belok. Macam tu. Lepas tu baru dia macam, tu cakap Lepas tu sebab tadi benda tu yang cakap, jangan tegur. Lepas tu dia macam, mak. Dia pergi lari kat mak dia. Dia pergi peluk mak dia yang tengah isi kuih dekat dalam balang. Lepas tu macam mak dia macam pelik lah, kenapa kau ni kan? So mungkin si Mus Naim pun ceritalah kat mak dia semua. Dan diorang habiskan cepat bakal lemang. Dan Alhamdulillah, si Mus Naim dia kata itu the first and last lah. Dia nampak benda yang cuba menyerupai abah dia. So apa yang menyeramkan dalam cerita lemah abah tadi adalah dia bermaksud yang benda tu sebenarnya dah tahu yang si Mus Naim perasan dia tau. Dan dia boleh berani untuk cuba kali kedua takutkan si Mus Naim ni. Sebab kali pertama dia dah just lari je. Lepas tu kali kedua boleh pula dia pergi kacau si Naim. Dan dia bersemuka tau. Dia bukan yang just sekadar Mus Naim nampak dia. Dia bersemuka. Lepas tu dia boleh pula belah. Aku macam mana Mus Naim ni? Agak menyeramkan lah. Kalau yelah, tempat orang kan, tempat kampung yang kau macam setahun sekali je balik, tiba-tiba boleh pula kena kacau macam tu. Dan kalau korang suka cerita lembang abah tadi, apa kata korang like, comment and share. Dan jangan lupa subscribe dan tekan button bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. Okay? Dan pergi subscribe sekarang. Aku tunggu. Kita bagi 3 saat. Okay? Okay, jom kita terus kepada kisah kedua malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Malam Panjang. So, kisah Malam Panjang ni dia terjadi kepada seorang perempuan yang dah berkahwin. So, kita ambil nama Kim Bayu, Diana. So, Diana ni, dia dengan suami dia kata of course lah, macam pasangan yang baru-baru kahwin, diorang akan pergi ke kampung mertua. Dan diorang sangat-sangat excited lah, which is first time pergi raya dekat kampung yang bukan kampung kau. So, si Diana ni kata disebabkan bos tak bagi cuti beberapa hari sebelum hari raya. So, diorang terpaksa balik pada malam raya. Dan diorang ambil keputusan untuk balik pada jam 2 pagi. So mungkin diorang rasa macam waktu tu memang dah lambat dah kalau nak balik kampung. Tapi tak apa, lambat pun lambat, janji dapat pergi kampung kan, balik kampung semua. So pada jam 2 pagi tu diorang pun bertolak lah ke rumah mertua diorang. Dan sepanjang perjalanan tak ada macam benda-benda pelik pun. Cumanya macam mungkin diorang agak penat lah sebab jam 2 pagi dah packing semua dan baru nak bertolak kan. So dalam perjalanan tu, diorang kata jalan yang diorang nak pergi ni adalah satu jalan yang dia akan mendaki tau. Dia akan mendaki, kemudian turun, lepas tu ada terowong. Aku tak nak beritahu lah jalan apa. Takut macam orang tak nak lalu dah jalan tu kan. So, diorang kata masa diorang ikut jalan tu, jalan yang mendaki tu, diorang agak penat. Sebab waktu masuk jalan mendaki tu, dia akan perlukan kepada macam kona sini, kona sana. Faham tak? Kalau kau naik bukit, naik satu tempat yang tinggi, dia akan ada macam kona sana, kona sini. So, dia akan macam memenatkan lah. So, bila si Diana ni tengah-tengah dalam perjalanan tu, dia nampak ada kelibat benda putih tengah terbang dekat sisi kereta tau. Kau bayangkan, kau naik kereta dengan suami kau je, tiba-tiba kau nampak ada benda putih kat tepi kau tengah ikut terbang. Dan dia kata waktu tu dia hanya tengok dengan ekor mata je lah, which is dia tak pasti lah benda. Dia teruskan perjalanan dan dia nampak ada benda putih tengah terbang kat sebelah. So, dia macam, apa benda yang duk ikut daripada tadi? Mungkin nampak daripada side mirror kan.
Apa ni yang duk ikut ni tadi? Lepas tu pandang suami dia. Suami dia pada waktu tu tengah betulkan siaran radio. Biasalah masuk kawasan hutan kan. Duk rosak-rosak, lepas tu dia pandang lah. Dia pandang. Si Diana ni kata dia nampak ada benda putih tau. Ada benda putih tengah mencangkung. Tengah mencangkung dekat kawasan divider sebelah. Aku macam... Dan dia kata benda yang dia nampak tu adalah makhluk yang berpakaian putih dan lusuh tau. Cuma waktu tu aku tak tahu lah kenapa Diana ni kata dia just husnuzon, maybe tu adalah kereta orang yang rosak. Aku macam aku macam pelik juga kan. Apa yang orang buat dekat divider malam-malam macam ni kan, tinggi tu kan. Tapi ya okey lah. Kalau dia waktu tu dia husnuzon, aku rasa maybe perjalanan orang taklah seseram yang orang yang dah tahu apa benda tu. So diorang pun teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Si Diana ni perasan yang suami dia macam dah ngantuk. Lepas tu abang berhenti tepi jalan lah, tidur sekejap, lepas tu nanti kita sambung perjalanan. Lepas tu okey lah. Suami dia pun setuju. Lepas tu diorang pergi berehat. Dan diorang kata diorang berhenti dekat satu kawasan yang ada satu pondok lama tu. Pondok yang dah lama ditinggalkan. So maybe pondok yang, sebab dia tak kata pondok bas tau. So maybe pondok ni adalah pondok yang memang dibuat untuk orang-orang yang datang hiking ke, untuk lepak sekejap. Dan mungkin apa yang aku nak bayangkan, pondok ni mungkin adalah pondok yang diperbuat daripada buluh. Tengah-tengah ada orang parking kereta diorang kat tepi jalan raya tu. Si suami dia pun dah masuk alam mimpi lah. Dan si Diana ni kata dia memang tak boleh. Dia memang tak boleh tidur dalam kereta. Sebab dia kata badan dia ni kalau tak dapat katil, dia tak boleh tidur betul. So dia kata waktu tu dia cuba macam tidur ayam je lah. Sebab dia macam tak boleh nak tidur sangat kan. So si Diana ni just macam lelak-lelak ke mata, nak rehat-rehat, just tidur-tidur yang... Benda tak tahu. Oh, seram tu. So si Diana ni kata dia tak boleh tidur tau kalau tak dapat katil. Which is badan dia memang tak selesa gila. Dan dia kata waktu tu dia just macam tidur-tidur ayam, just macam janji macam mungkin dapat rehat sikit jadilah. Dan yang paling penting adalah suami dia dapat berehat sebelum teruskan perjalanan. Cuma dia kata waktu tu adalah waktu yang lebih kurang mungkin dalam area 3 pagi. Dia kata jalan tu berkabus tau. Jalan tu berkabus. Dan dia kata macam kabus dia tu tebal. Dia kata suasana memang agak sejuk dan sunyi. Tak ada kereta dah lalu. Sebab dia kata mungkin orang lain semua dah sampai dah destinasi. Diorang ni je yang dalam perjalanan lagi kan. Kemudian si Diana ni kata tengah-tengah dia usah kawasan sekeliling tu, yang mana suami dah masuk alam mimpi dah. Dia tengah usah tiba-tiba dia nampak dekat pondok tu ada satu makhluk. Dia rasa macam ada bayangan makhluk yang tiba-tiba dekat tiang pondok tu dia buat macam ni. So Diana ni macam betul ke dia nampak ni kan. Lepas tu tengok lagi. So ada benda tu macam ni. Macam tu. So Diana macam apa benda siap? Kalaulah manusia, kenapa dia buat macam tu? Dan manusia mana yang ada dekat dalam hutan tengah-tengah jam 3 pagi ni? Kemudian si Diana ni dia teruskan memandang tau. Aku tak tahulah, macam tolong lah aduh kalau macam benda macam ni. Kemudian si Diana ni dia teruskan untuk melihat benda tu. Dia terus pandang, dia cuba fokuskan mata dia sebab gelap kan. Dia fokus. Dia nampak benda tu tiba-tiba macam ni, daripada keadaan macam ni. Tengok. Lepas tu dia terus keluar dan datang ke arah kereta diorang. So Diana ni macam tak boleh lah. Daripada tadi kau kacau aku. Lepas tu dia kejut suami dia. Bang. Jalan. Cepat. Lepas tu si abang ni macam, Kenapa ni? Cepat je lah bang. Lepas tu si suami okey. Teruskan perjalanan je lah. Sebab dia tak tahu apa benda kan. Dalam hati dia memang dah pisang gila. Aku ingatkan sebab benda tu tengah datang kat kereta dia je. Dia suruh abang tu, dia suruh si suami dia bergerak. Tapi tak, sebenarnya si Diana ni kata dia nampak benda tu dalam keadaan dia tengah datang ke arah kereta diorang. Benda tu sempat cabut kepala dan pegang, kemudian teruskan berjalan dekat kereta dia. Dan sebab itulah aku rasa Diana ni ambil keputusan untuk terus kejut suami dia. Sebab dia tahu yang ni bukan orang dah. Sebab tadi dah husnuzan lah benda putih tu, tapi yang ni memang bukan dah. So diorang teruskan perjalanan. Dan masa dekat kawasan puncak bukit tu, diorang berhenti dekat satu R&R. R&R mana aku tak nak bagi tahu lah. So diorang berhenti kat R&R dan dia kata pada waktu tu hanya ada dalam 3 ke 4 kereta lah. So si isteri ni pun perut memulas dan dia terus masuk ke dalam tandas R&R tu. Si Diana ni
dia tengah beratur, yang di mana dia kata dalam R&R tu ada 3 buah kubikel tandas. Dalam 3 buah kubikel tu, satu dah rosak. Dia memang ada notification yang tandas ini sedang diperbaiki, tak boleh guna. So tinggal 2 je, tinggal 2 tandas, yang mana satu lagi tandas tengah orang guna. So kena beratur lah. Kena beratur, dan si Diana ni dapat tandas yang kosong. Bila masuk tu memang kosong tandas tu. Cuma dia kata pada waktu dia tengah beratur, dia nampak dekat cermin kawasan, mungkin tandas, lepas tu kat tepi tu ada cermin untuk basuh tangan semua. Dia nampak dekat kawasan refleksi cermin tu, dia nampak ada makcik tau. Makcik kat belakang dia, yang muka dia memang dia kata muka masam. Cuma ni Diana ni rasa macam, kenapa kan makcik macam masam kan? Sebab dia kata dia dah cuba tegur, dia macam senyum macam makcik, tapi makcik tu macam masam gila. So dia fikir macam, oh makcik ni mungkin sakit perut, ataupun mungkin baru bangun daripada tidur dekat dalam kereta. So muka memang barai lah. So si Diana ni dia pergi bagi lalu macam, makcik ambil lah tandas ni. Lepas tu dia pergi tunggulah dekat tandas yang ada orang. Kemudian dia agak menyesal. Si Diana kata macam menyesal agak dia bagi nenek tu dia bagi makcik tu masuk dulu, sebab tandas yang diguna ni orangnya lama gila tau. Tapi kemudian bila orang ni keluar, makcik yang sama pun keluar juga. Makcik yang dia bagi masuk tadi keluar. Kemudian 2 orang dah keluar, dia masuklah tandas. Tengah-tengah dia buang air tu, dia dengar ada suara menangis. Macam so si Diana ni macam pelik kan, sebab dia kata macam tadi kan ada 3 tandas, satu rosak, dan makcik dengan orang yang dalam tandas dia tadi dah keluar. So siapa yang tengah-tengah menangis dalam tandas sebelah? So si Diana macam agak cuak. Dia terus buang air dia dan dia pergi basuh tangan lah, pergi ke sinki untuk basuh tangan. Waktu dia basuh tangan tu, dia dapat rasa, dia dapat macam nampak ada kelibat putih lalu tau. Lalu dekat belakang dia, dekat cermin tu, dia ada kelibat putih tengah lalu. So dia macam sekilas pandang je, dan dia tak dapat detect apa benda yang dia nampak tu. Si Diana ni keluar pada tandas. So dia kejut suami dia, suruh basuh muka dan teruskan perjalanan. So bila nak teruskan perjalanan ni adalah satu perjalanan yang menurun pula daripada bukit yang diorang naik tadi. So aku rasa malam ni memang malam yang sangat panjang untuk orang, sebab satu persatu benda seram jadi tau. Bila diorang turun tu, dia kata ada satu terowong. Ada satu terowong yang mana si suami ni macam perlahankan sikit kereta dia, sebab dia kata ada satu lori yang sangat besar tengah lalu kat depan diorang dan bawa sangat perlahan tau, sangat-sangat perlahan. So dia kata diorang pun masuk dalam terowong tu, dan keluar daripada terowong, si suami ni nak cuba pintas lori tu. Bila dia pintas, dia kata dalam keadaan kereta dia dah suku daripada lori tu, tiba-tiba dia nampak ada satu lori kat depan tengah menghala ke arah dorang. So kemudian si Diana ni nampak dekat line jalan, dia nampak kat line jalan tu adalah line yang hanya ada satu laluan untuk pergi dan satu laluan untuk balik. Dorang ni sekarang dekat laluan balik tau, yang mana dorang akan bertembung dengan lori tu. Dorang memang pisang lah. Dia kata waktu tu Diana ni macam fikir lah, macam dosa banyak lagi kan, nak mati sekarang dosa banyak lagi. Lori ni sangat perlahan, so dorang tak dapat nak potong masuk balik. So korang bayangkan dalam keadaan korang nak balik raya seronok, dan malam tu adalah malam yang sangat rushing dan banyak gila gangguan, tiba-tiba dia berakhir dengan satu tragedi, yang mana lori akan berlanggar dengan kereta korang. So memang cuak gila Diana ni kan. Cumanya bila dalam keadaan dorang dah cuak gila tu, lebih kurang beberapa ratus meter lagi lori tu akan berlanggar dengan dorang, si Diana perasan ada satu laluan untuk dorang pintas. So bila ada laluan tu, of course lah, dia memang okay, bang terus pintas bang. Dia pintas lori tu, dan alhamdulillah berjaya pintas dan tak bertembur dengan lori yang kat depan. Cumanya yang aku agak menyeramkan, aku ingat cerita habis tu je, cuma rupanya cerita tu tak habis tu. Diana ni kata bila diorang berjaya pintas lori yang diorang daripada tadi cuba nak pintas, tiba-tiba 2 buah lori yang ada sekarang dekat belakang dengan depan diorang hilang. Which is dekat tengah-tengah jalan ada kereta diorang je. So diorang fikir yang ke mana lori tu pergi. Adakah betul lori tu memang ada, ataupun tiba-tiba hanyalah segala gangguan yang bagi aku memang mengucap babe. Dan alhamdulillah diorang kata diorang berjaya sampai dan tak ada tragedi apa-apa yang berlaku pada malam tu. Dan mungkin aku rasa malam tu adalah sebuah malam yang panjang untuk Diana dengan suami dia. Dan antara pesanan yang Diana ni bagi adalah, kalau korang start perjalanan korang dalam tengah malam macam tu, siap-siap bawa CD ke, atau mungkin korang boleh siapkan ayat-ayat pendinding supaya korang tak diganggu dalam perjalanan yang mungkin Diana ni takkan pernah lupakan.
So kepada korang yang mungkin ambil keputusan untuk balik pada malam raya dalam keadaan rushing ataupun tengah-tengah malam, korang memang kena banyakkan berdoa dan juga baca ayat pelindung supaya kemungkinan supaya benda yang dah jadi dekat Diana ni tak jadi kepada korang, which is memang sangat bahaya dan dalam kes Diana ni kita takut akan ada dua kemungkinan macam contohnya, kemungkinan pertama bila korang nampak benda tu, korang terjadi dalam keadaan ada lori kat sebelah dan ada lori kat depan korang yang akan bertemu dengan korang. Korang tak pasti sama ada ini gangguan ataupun bukan. Lepas tu korang cuba elak, tiba-tiba korang langgar divider, takut jatuh gaung ke, kemudian terlibat dalam kemalangan, habis. Ataupun kemungkinan yang kedua, korang dah pernah dengar kisah Diana ni, tiba-tiba korang nampak ada satu lori yang macam pelik gila. Dia jalan korang, tapi lori tu tengah menghala ke arah korang. Korang rasa macam tak, ni gangguan ni gangguan. Korang terjah lori betul. Dia tak pisang. Kau nak balik raya, tiba-tiba last masuk kubur. So kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah yang seram Kalau bagi korang yang memang masih ada nenek kat kampung, dan maybe kalau korang balik raya nanti korang teringat balik kisah ni, aku harap korang janganlah tiba-tiba korang rasa nenek korang tu ada masalah kan. So jom kita telusuri sebuah kisah yang aku bagi nama Cucu Opah. So kisah Cucu Opah ni dia terjadi kepada seorang budak perempuan yang kita ambil nama Kimbayo, Alisha. So Alisha ni dia dengan family dia, jenis yang of course lah korang tahu kan, bila dalam beberapa adik-beradik family korang mesti ada yang jenis yang 2-3 hari sebelum raya diorang akan sampai. Diorang lah yang akan pasang langsir, kemas rumah, masak rendang semua. Dan ada juga beberapa keluarga yang malam raya baru sampai. Malam raya sampai, lepas tu esoknya air baju terus raya sama-sama. Dan mesti korang experience benda ni kan. Dan si Alisha dengan keluarga ni adalah jenis keluarga yang akan balik awal sebelum hari raya. So si Alisha ni balik pada tahun tersebut. Alisha ni balik 2 hari sebelum hari raya. Bila sampai tu, si Alisha ni pun jumpa lah dengan saudara mara dan juga opah dia, which is dia kata opah dia dah nyanyuk. Cumanya opah dia masih kenal diorang ni, yang mana macam ni Along, yang ni Cucu, ni Uda. So si Alisha ni kata bila dah sampai tu diorang pun salam-salam semua dan diorang pun nak masuk untuk kemas barang semua. So nak dijadikan cerita, diorang pun dah masuk semua. Tiba-tiba si opah ni boleh pula bersuara macam ni Opah dia cakap macam ni, Uda, janganlah macam tu, ni apa ni, tinggalkan seorang cucu opah kat dalam tu. Lepas tu semua pandang ke arah kereta, tengok kot ada cucu yang betul tertinggal. Tapi diorang tengok tak ada orang dalam kereta. So diorang rasa macam ni penyakit opah sampai ni, penyakit nyanyuk opah kan. Tak apa. Diorang pun panggil opah masuk. Lepas tu diorang pun packing barang semua. Malam pertama diorang sampai tu, Alisha ni kata macam tak ada apa-apa pun, just sembang dengan family, just sembang dengan saudara. Dan kemudian esoknya puasa macam biasa. So malam kedua tu barulah gangguan mula muncul. So sehari sebelum hari raya tu, si Alisha ni ditugaskan oleh mak dia untuk pergi pasang pelita dekat depan halaman rumah. Which is kat kampung kan halaman dia besar. So memang orang kata akan ambil masa untuk pasang setiap satu. So Alisha ni dia ajak adik dia untuk teman. Dia ajak adik dia untuk teman dan tiba-tiba opah dia nak ikut. So si Alisha ni macam tak apa lah, jom opah, adik pimpin tangan opah akak nak pergi pasang pelita. So diorang pun keluar dalam keadaan si Alisha duduk depan, opah dengan adik dia kat belakang sambil berpimpin tangan. Kemudian si Alisha ni pasanglah pelita, pasang satu, pasang pelita dua, pasang pelita tiga. Tiba-tiba si adik dia lari pergi peluk si Alisha ni. Lepas tu Alisha macam, kau ni kenapa? Ya Allah, terkejut agak. Lepas tu si adik ni macam, opah, akak opah. So si Alisha macam pisang lah, kenapa pula opah jatuh ke? Dia pandang kat opah tak ada apa-apa pun. Opah just berdiri dekat halaman rumah macam biasa. Cumanya Alisha ni kata ada something pelik yang dia nampak adalah si opah ni dia macam seolah-olah tengah pegang something, tengah pimpin tangan seseorang dan sedang berbuat. Itu je dia nampak. So tak adalah sampai jatuh kan. Lepas tu si Alisha ni tanya macam, "Dik, kau kenapa ni?" Lepas tu adik kata macam, tadi opah. Lepas tu si Alisha kata macam, "Opah kenapa? Cakap lah." Lepas tu adik kata, Nantilah dalam rumah baru cerita." Lepas tu Alisha, okey, akak nak kena siapkan pasang pelita ni. Dah kau pergi tengok opah. Lepas tu dia pasang pelita. Adik dia ni still berjalan dengan si Alisha. Alisha kata macam, "Kau ni kenapa? Ya Allah, takut sangat." Lepas tu terus pusing, pasang semua pelita. Diorang pun naik. Bila dah naik dengan opah semua, si adik ni start cerita macam, "Akak, tadi ingat tak yang masa
adik takut adik cakap pasal opah. Lepas tu si Alisha kata, tu kenapa akak sampai takut tau, takut opah jatuh. Akak suruh kau jaga opah ni, kau pula yang lari. Lepas tu si adik kata macam, adik takut lah. Sebab masa adik tengah pegang tangan opah, tiba-tiba opah sembang tau. Opah bersembang apa-apa tau. Adik pun tak tahu. Melalut lah. Dan adik dia sambung. Adik dia kata macam, adik tahulah opah tu nyanyuk. Sebab tu adik layan je opah cakap apa. Cuma adik pelik bila opah, tiba-tiba opah cakap macam ni. Cu, kau bayangkan opah dia cakap macam ni. Cu, ini sebelah ni cucu opah. Kalau cu nak main dengan dia, pergi sebelah dia. Opah tu memang ni jangan budak ni. Sebab seolah-olah opah dia tengah cakap dengan something, benda yang lain, suruh benda tu main dengan dia, main dengan si adik ni. So memang dia pisang. Memang sebab tu lah dia lari dekat Alisha ni kan. Kemudian malam tu dorang just tidur macam biasa. Dan tibalah malam raya, which is malam raya of course lah, semua family datang kan. Semua family datang dan start beraya lah. So malam tu semua orang takbir macam biasa. Dah start pasang langsir, start masak rendang semua. Dan diceritakan malam tu opah dengan dia punya paklong semua, adik-beradik opah ni semua keluar pergi cari macam lemang, ketupat macam tu lah. Dan tinggallah si Alisha dan juga sepupu-sepupu diorang yang baru sampai, dan juga mak-mak diorang ni lah. Tengah-tengah diorang bersembang-sembang tu, si Alisha ni perasan ada seorang adik dia tau. Adik dia yang umur memang macam orang kata baby lagi lah, budak kecil lagi, which is dia dah boleh cakap. Cumanya mungkin tak selancar macam budak-budak yang tadika semua. Adik Alisha ni dia tak ada yang satu level dengan dia, which is macam semua orang dah besar-besar, tinggal dia seorang kecil. So memang dia tak ada kawan lah. So dia akan duduk seorang-seorang dan main hal dia. So Alisha ni dia tengah sembang cousin-cousin dia. Kemudian dia perasan yang adik dia ni macam tengah sembang dengan something tau. Dia duduk dekat depan sofa dan dia tengah sembang dengan something. So si Alisha ni macam, mungkin adik dia ni macam just buat hal dia lah, imajinasi macam kawan-kawan ke raksasa tengah sembang-sembang dengan dia kan. So si Alisha ni teruskan bersembang cousin. Tengah-tengah dia sembang, si Alisha ni perasan yang adik dia macam makin rancak tau. Makin rancak, macam gelak-gelak betul, macam betul-betul lah ada orang kat depan dia. Dan yang sangat-sangat lagi pelik lah, dia pergi ambil kerepek dan dia pergi buka, dia bagi dekat depan dia tu. Padahal dekat depan adik dia tu langsung tak ada siapa-siapa. So si Alisha macam, okay, ni kena tanya lah, kot ada benda something kan. So dia pergi kat adik dia, tanya macam, adik makan apa tu? Macam sedap je. Lepas tu adik kata, ni adik makan kerepek, akak nak? Lepas tu si akaknya macam, boleh je akak ambil satu. Lepas tu mulalah sembang, layan adik dia. Lepas tu dia mula start tanya. Dia tanya, adik tengah sembang dengan siapa? Sebab daripada tadi akak tengok adik rancak adik sembang dengan kawan adik. Siapa kawan adik ni? Lepas tu si budak ni pergi cakap, opah. Adik tengah cakap dengan opah lah. Takkan akak tak nampak opah? Lepas tu si macam Alisha ni macam, mana ada siapa-siapa kat depan? Asal ni, sebab dia kata budak-budak kalau imajinasi, dia akan imajinasi benda yang tak ada tau. Which is macam mungkin dia akan bayangkan Ultraman ke. Tapi kenapa dia bayangkan opah? Kenapa dia nampak opah yang ada kat depan dia? Lepas tu dia angkat adik dia ni untuk duduk sekali dengan dia, sembang cousin yang lain. Kemudian selang beberapa jam macam tu, opah dia balik tau. Bila opah dia balik, opah dia macam balik senyum, tengok cucu-cucu semua tengah sembang, sedara mara semua. Korang bayangkan opah dia yang dalam keadaan dah macam orang kata uzur, tengah jalan slow, pandang semua cucu senyum. Tiba-tiba dia nampak kat satu sudut, dekat sofa yang adik dia sembang tadi tu, tiba-tiba opah dia macam ni, pandangnya tu. Opah dia seolah-olah marah tau. Lepas tu opah dia ni, kau tahu opah dia buat apa? Opah dia pergi menjerit weh. Opah dia menjerit macam ni, kan aku dah kata kau jangan keluar bilik, nanti orang tak dapat beza kau dengan aku. Kau masuk macam tu. Lepas tu opah dia dalam keadaan, bila opah dia marah dekat satu sudut tu, kau bayangkan opah dia tengah pandang macam ni, tiba-tiba opah dia macam ni, kau masuk macam tu. Dan apa yang menyeramkan adalah bila si Alisha ni kata dia perasan yang adik dia tengok dekat posisi yang sama, which is opah dia pandang macam ni, adik dia yang kecil tu macam ni, tengah pandang juga. Seolah-olah memang ada benda yang sama dengan opah dia yang keluar daripada bilik waktu opah dia tak ada.
biasalah adat malam raya, budak-budak akan keluar main mercon lah. Tak terlepas dengan si Alisha dengan cousin dia ni, diorang pun mainlah mercon, buka semua mercon yang ada. Dan tengah-tengah main tu, diorang happy-happy main, tiba-tiba mak-mak diorang ni pergi panggil diorang macam, dah semua masuk. Pisang lah, sebab si Alisha ni kata banyak lagi mercon tak habis. Diorang macam tak habis main lagi, takkan dah kena panggil kan. So bulan puasa kot, takkan satu hari malam raya tak bagi can kan. Lepas tu mak dia tetap, mak dengan mak saudara diorang semua pakat panggil anak diorang masuk. So diorang macam, tak apalah, dah semua mak bergabung, macam mana nak lawan kan. Tak apa, semua masuk. Bila dah semua masuk, diorang pun lepak-lepak untuk siap-siap tidur. Si Alisha ni pergi tanya mak diorang tau. Dan waktu ni mak dia tengah tidurkan opah dia. Lepas tu tanyalah, dia masuk dalam bilik opah dia tanya, mak, tadi kita tengah main tu kenapa mak panggil ada apa-apa jadi? Mungkin si Alisha macam matang sikit kan. Lepas tu mak dia tarik tangan si Alisha, dia keluar daripada bilik opah dan cakap, tadi mak okey je korang main semua tu, cuma tu lah, nanti sambung esok. Mak bagi main tapi sambung esok lah. Sebab tadi masa korang tengah main, tiba-tiba opah cakap kat mak. Opah kata ada banyak benda dekat sekeliling korang tengah datang nak main dengan korang. Dan ada sebahagian diorang tengah panjat dekat bahu-bahu korang. So si Alisha ni ya Allah, pisang ada takut lah kan. Sebab diorang tak nampak. Dan dia kata opah waktu tu tengah marah. Opah nak turun daripada tangga sebab nak marah, benda-benda tu kacau korang main. Lepas tu mak-mak diorang ni halang lah. Sebab opah dah tua kot kan, terplay out semua kan. So dia tarik opah, dia bawa masuk bilik, diorang tidurkan supaya opah dia tenteram lah. Sebab tu dia kata dia panggil semua tu sebab takut lah juga kot opah dia seorang dia boleh nampak, yang lain tak boleh nampak. Tiba-tiba biar aja nak main, habis semua kena nanti. So kata macam okey, Alisha macam okey, tak apa. So aku rasa kalau korang balik kampung dan korang nampak opah korang nanti buat keluar-keluar pelik, korang tanyalah. Jangan korang main terjah ke, cakap opah nyanyuk semua kan. Kot lah, dalam nenek korang punya kelakuan aneh tu ada sebenarnya kebenaran yang korang tak nampak. Okey, so memandangkan tadi Fikri cakap storage phone dah nak penuh. Dan tadi waktu kita orang bercerita, ada pula dekat tepi tu langgar dinding rumah kita orang macam ada benda tengah tekuk muka. Aku rasa kita kena cepatkan penutup malam ni. Korang jangan lupa like, comment, share dengan button subscribe dan button bell notification supaya korang tak lepas apa-apa video daripada kita orang lepas ni. Dan kepada korang yang ada kisah-kisah seram, jangan lupa hantar kepada kita orang dalam physicsscript@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.